Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Currentsphere MY. Isu yang akan kita kupas pada hari ini: MP Kota Belud luahkan kekecewaan, pembangunan Sabah tercorot dalam negara. Ahli Parlimen Kota Belud Isna Raisah Munirah Majlis yang mewakili Parti Warisan meluahkan rasa kecewa dan marah terhadap tahap pelaksanaan proyek pembangunan di Sabah yang dilihat jauh ketinggalan berbanding negeri-negeri lain di Malaysia. Ketika membangkitkan isu ini dalam sesi jawab lisan di Dewan Rakyat, Isna Raisah menyifatkan kedudukan Sabah dalam pelaksanaan proyek sebagai yang paling rendah di negara ini, meskipun negeri itu menerima peruntukan besar untuk pembangunan. Beliau mengkritik kelemahan Majlis Tindakan Pembangunan Negeri dan Jawatan Kuasa Tindakan Pembangunan Negeri dalam menyelesaikan masalah kelewatan pelaksanaan proyek di negeri ini. Isna Raisah mendedahkan bahawa daripada keseluruhan peruntukan pembangunan sebanyak 6,7 bilion ringgit, hanya 46% telah dibelanjakan untuk proyek-proyek di Sabah. Hal ini menempatkan negeri ini di kedudukan tercorot, sekaligus menimbulkan persoalan besar mengenai keberkesanan pentadbiran yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Sabah. Lebih mengecewakan, beliau turut merujuk jawapan kerajaan pada 27 Jun lalu yang mendedahkan bahawa hanya 2% daripada 330 juta ringgit peruntukan tambahan untuk negeri itu telah digunakan. Angka ini mencerminkan jurang yang besar antara peruntukan dan pelaksanaan sebenar, sekaligus menimbulkan persoalan sama ada peruntukan yang diumumkan sekadar janji politik atau mengalami masalah pentadbiran yang sangat serius. Malah menjawab persoalan yang dikemukakan oleh ahli Parlimen Sempurna, Datuk Seri Muhammad Safi Abdal, kerajaan turut mengesahkan bahawa hingga 21 Oktober lalu hanya 7% daripada peruntukan yang sama telah digunakan. Keadaan ini mendorong Isna Raisah menggesa supaya ahli Parlimen Sabah dilibatkan secara langsung dalam mesyuarat-mesyuarat suku tahunan untuk memastikan pelaksanaan proyek pembangunan dapat dipercepatkan. Menurut beliau, penglibatan ini bukan sahaja boleh membantu menyelesaikan isu kelewatan, tetapi juga memastikan suara rakyat Sabah diwakili secara lebih berkesan. Tolak dulu birokrasi, tolak dulu segala protokol. Marilah sama-sama kita selesaikan hal ini, tegas Isna Raisah, sambil menekankan perlunya tindakan segera untuk memperbaiki situasi ini. Sebagai respon, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa tampil menjelaskan bahawa Sabah sebenarnya menerima jumlah proyek pembangunan yang tinggi dengan 1.244 proyek dilaporkan sedang dilaksanakan. Bagaimanapun, beliau mengakui kelewatan berlaku disebabkan kapasiti pelaksanaan yang rendah di peringkat negeri. Dr. Zaliha juga menyatakan bahawa Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Sabah yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor bertanggung jawab menyelaraskan pelaksanaan proyek bersama jabatan-jabatan persekutuan dan negeri. Beliau turut bersetuju bahawa ahli Parlimen Sabah boleh dilibatkan secara lebih langsung dalam proses pembangunan seperti yang telah dilakukan di wilayah persekutuan. Namun, persoalan yang lebih besar tetap timbul. Apakah kenyataan Dr. Zaliha mencukupi untuk menjawab kegelisahan rakyat Sabah? Dengan hanya 46% daripada peruntukan besar dibelanjakan, apakah yang menjadi halangan sebenar? Isu kelewatan ini bukanlah perkara baru bagi Sabah, malah seringkali menjadi topik perbahasan dalam kalangan ahli politik dan pemerhati ekonomi. Sebahagian pihak menyalahkan birokrasi yang terlalu rumit, manakala yang lain melihat kelemahan ini sebagai bukti bahwa Sabah tidak diberi perhatian sewajarnya oleh kerajaan persekutuan. Ketika kerajaan perpaduan berusaha untuk menampilkan image inklusif, kegagalan dalam merapatkan jurang pembangunan antara Sabah dan Semenanjung hanya akan menjejaskan kepercayaan rakyat Sabah terhadap kerajaan pusat.
Hal ini diburukkan lagi dengan isu-isu lama seperti ketidakseimbangan peruntukan yang sering dibangkitkan, terutamanya selepas pembentukan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63. Adakah kerajaan benar-benar komited untuk melaksanakan agenda pembangunan di Sabah, atau adakah negeri ini terus dipinggirkan demi kepentingan politik tertentu? Persoalan lain juga yang perlu ditanya ialah kemana perginya baki peruntukan yang tidak digunakan. Jika dana ini tidak digunakan secara maksimum untuk proyek pembangunan, apakah ia akan dikembalikan kepada Sabah atau ia akan digunakan untuk membiayai proyek di kawasan lain? Isu seperti ini menimbulkan kebimbangan sama ada peruntukan besar yang diumumkan kepada Sabah sebenarnya hanya sekadar angka tanpa komitmen sebenar. Lebih membimbangkan, kelewatan pelaksanaan ini turut memberikan implikasi negatif terhadap kehidupan rakyat Sabah yang masih bergelut dengan isu infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air bersih, dan kemudahan kesehatan. Negeri yang kaya dengan sumber asli ini masih kekal antara negeri termiskin di Malaysia, menunjukkan jurang ketara antara potensi ekonomi dan realiti pembangunan. Dalam konteks ini, adakah kelemahan pentadbiran negeri turut menyumbang kepada masalah ini, atau adakah kegagalan ini sepenuhnya terletak di bawah tanggung jawab kerajaan pusat? Isna Raisah juga menyentuh tentang pentingnya menghapuskan protokol yang berlebihan untuk mempercepatkan penyelesaian masalah ini. Tetapi, adakah birokrasi ini benar-benar masalah utama? Atau adakah ia sebenarnya topeng kepada isu yang lebih besar seperti ketegangan politik antara negeri dan pusat? Dengan banyaknya janji yang diberikan kepada rakyat Sabah, kegagalan untuk memenuhi harapan ini hanya akan memperkuatkan desakan agar Sabah diberi lebih otonomi dalam menguruskan hal ehwal pembangunan dan ekonominya sendiri. Sebagai penutup, kenyataan Isna Raisah Munirah membuka perdebatan yang lebih besar tentang kedudukan Sabah dalam lanskap pembangunan negara. Adakah Sabah memerlukan perubahan sistematik untuk memastikan keadilan pembangunan, atau adakah kegagalan ini mencerminkan kelemahan yang lebih besar dalam struktur pentadbiran negara? Rakyat Sabah berhak mendapatkan jawaban dan tindakan segera. Apakah pandangan Anda semua? Apakah isu ini sekadar masalah birokrasi, atau adakah ia menunjukkan bahwa Sabah benar-benar diketepikan? Perlukah Sabah diberi lebih banyak autonomi, atau adakah ia memerlukan pemimpin yang lebih efektif untuk memperjuangkan hak rakyatnya? Kongsi pendapat Anda di ruangan komen, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk perbincangan politik terkini dan mendalam. Sekian semua, terima kasih.